Baik. Untuk kembali di Wanita hari ini bersama saya Hawa dan juga Sugi. Ya, Hawa, dan kita hari ini nak bincangkan mengenai bahana fitnah dan kita bersama dengan dua orang tetamu yang pastinya akan memberikan kita pencerahan buat topik kita pada hari ini. Di studio kita bersama dengan Ustaz Jazlan Muhammad. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat, Sugi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, dan untuk kita bincangkan dari sudut psikologinya tentang fitnah ini, kita juga bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Magno, seorang pakar psikologi. Hello, Prof. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Okey, baik Prof dan Ustaz. Ya, Ustaz, saya pagi tadi ada berkongsi dengan rakan saya jugalah. Saya berkata, dulu masa saya kat sekolah, sesama kawan-kawan lah, saya selalu saja-saja je, selalu cakap, jangan fitnah tau, fitnah sama seperti membunuh. Saya selalu cakap macam tu. Tapi hari ini kita nak tahu, ya ke, betapa teruknya fitnah tu, apakah implikasinya terhadap seseorang. Tapi sebelum tu Ustaz dan juga Prof, kami nak kongsikan bersama dengan anda sebuah laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami. Benarlah kata pepatah, lidah itu lebih tajam dari mata pedang. Jika dahulu penyebaran fitnah hanya disebarkan secara lisan atau melalui sebaran dari mulut ke mulut, namun dalam era serba moden dan semakin canggih ini, budaya menabur fitnah seakan sudah menjadi trend dan dilihat seperti tiada noktahnya. Tuduhan yang dilemparkan sama ada berbentuk gambar, video, berita dan sebagainya mampu menimbulkan perasaan malu, tertekan, kemurungan hingga boleh membawa kepada kematian bagi mangsa yang tertuduh tidak kira peringkat umur. Tahun lalu pernah berlaku kejadian di mana seorang lelaki maut dicekik dalam pergaduhan membabitkan beberapa individu kerana mangsa dikatakan telah difitnah mencuri pembesar suara milik seorang daripada suspek. Awak mabuk ke? Awak tak nampak apa awak buat? Dia mabuk ni. Kau angkat Dila tak? Baru-baru ini tular satu video mengenai insiden di mana ada pihak yang mendakwa individu di dalam video ini memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kemalangan. Namun arwah dikatakan terkena serangan jantung dan disahkan meninggal dunia setelah dibawa ke hospital. Ini membuktikan bahawa fitnah itu berbahaya. Sekiranya anda tidak pasti dengan sebarang berita, jangan kongsi. Video berdurasi 1 minit 18 saat ini menerima reaksi yang pelbagai dan ramai pihak telah meluahkan rasa sedih dan terkilan dengan tindakan si pelaku serta turut menyifatkan sekiranya tidak berlaku penyebaran fitnah, mangsa berkemungkinan dapat diselamatkan. Justeru telah menjadi satu kewajipan bagi setiap individu untuk memastikan setiap sesuatu perkara yang diperoleh ditapis terlebih dahulu sebelum disebarkan bagi mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Baik, ini antara insiden yang baru-baru ini berlaku, Hawa, yang pastinya ramai dalam kalangan kita pun terkilan apabila kita membaca dan melihat videonya sendiri. Ini dah menjadi satu budaya. Sebelum kita nak bertanya, kita terus ambil angkat telefon dulu. Ya, handphone kita dan kita mengambil rakaman dan kita membuat kita bersangka buruk sebelum kita bersangka baik. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh mulakan dengan memberikan, mungkin Ustaz boleh komen apa yang telah berlaku. Dan secara amnya, fitnah Ustaz, kita kadang-kadang bukan kita tak tahu benda tu tak patut disebarkan, tapi kita terfitnah. Macam mana tu saya tak tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sugi dan Hawa, sidang penonton yang dirahmati sekalian. Perkara yang pertama, bila kita sebut bab fitnah ni, kita kena tahu. Fitnah ni sebenarnya disebut sebagai apa? Tuduhan yang diada-adakan untuk memburukkan atau membinasakan seseorang yang boleh membawa kepada porak-poranda. Itu kita kena faham. Itu definisi bukan saya ambil daripada Kamus Dewan. Okey, macam mana jadi fitnah ni sebenarnya? Fitnah ni kalau kita tengok, dia berlaku pada 3 keadaan. Perkara yang pertama, fitnah ni dia berlaku tak kira siapa kita. Tadi driver lori, kita, saya, Sugi, Hawa, siapa saja boleh berlaku fitnah. Maknanya kita ni semua terdedah dengan fitnah.
Satu, kita kena faham benda ni. Dan yang kedua, keadaan fitnah ni berlaku tak kira waktu dan masa. Maknanya bila-bila masa kita boleh terdedah dengan fitnah. Kita di jalan raya, dekat office, kat mana, ni benda-benda keadaan berlaku fitnah ni macam tu. Dan perkara yang ketiga, makna keadaan fitnah ni boleh terdedahnya iaitu apa? Tak kira kita di mana. Maknanya di mana. Kita di office ke, dia akan berlaku. Jadi 3 perkara ni kita kena faham. Kalau tadi kita tengok dekat lori tu kan, sepatutnya kita faham bahawa sesungguhnya patut bertanya dulu. Yeah. Tapi oleh kerana kadang-kadang nak jadi fitnah tu, dia berlaku begitulah. Maknanya di tempat dan pada masa tersebut. Okay. Ini perkara yang kena faham. Oleh sebab itu, fitnah ni cukup bahaya. Bahaya yang apa? Dia ada 3 perkara. Pertama, kesan pada individu. Ya. Kesan pada individu ni apa? Macam tadilah. Ya. Akhirnya membawa kerosakan, membawa kepada keburukan, membawa kepada fitnah, ditularkan, menjadi pergaduhan, menjadi permusuhan, jadi bersangka bukan-bukan. Itu kalau kita lihat pada individu. Ada juga maknanya kesannya kepada apa? Pada keluarga. Ya, betul. Tadi keluarga tu malu sebenarnya. Ya. Malu. Ya. Keluarga itu berbaik dengan keluarga. Saya komen sikitlah. Sebab itu bukan itu saja. Fitnah ni kalau terdedah dengan keluarga, itu yang kita tengok berlaku apa? Maknanya institusi keluarga akan bercerai-berai. Lepas tu putus silaturahim. Dan kalau kita hilang hormat antara satu sama lain. Macam tadi kita dedah kan. Macam mana? Pada mulanya orang cakap, apa hal ni? Jadi hilang hormat. Jadi kalau kita tengok masyarakat akan mana rendah. Dan begitu juga kalau kita terdedah dalam masyarakat ni juga, kita tengok apa yang berlaku. Maknanya hilang ukhuwah. Nak tolong pun tak ada dah. Hilang ukhuwah, hilang hormat, hilang muafakat, hilang tenteram, hilang maknanya semangat kejiranan, dan akhirnya kita akan hidup pentingkan diri sendiri. Ini kita faham. Betul. Sebab itu macam Sugi cakap awal-awal tadi, yang disebut makna kawan cakap dia apa? Fitnah itu. Fitnah sama seperti membunuh. Itu sebenarnya daripada ayat Quran. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 iaitu al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahawa sesungguhnya fitnah itu lebih bahaya, lebih teruk daripada membunuh. Jadi kesannya itu makna begitu lama dan begitu mendalam. Akhirnya kita pernah kena fitnah, maka kita akan jadi orang yang rasa-rasa betul, rasa-rasa sakit, pedih kerana kesan daripada fitnah tersebut. Okey, saya rasakan Ustaz, rata-rata masyarakat tahu tentang betapa bahayanya, betapa tak eloknya fitnah ini kan, dan tetapi ini berlaku secara biasa. Hari-hari kita tengok, dan Ustaz kata boleh berlaku kepada sesiapa dan di mana saja. Ya, okey, kita nak mula dengan si pelaku dulu. Kita nak teruskan dengan Prof. Prof, kenapa begitu mudahnya untuk seseorang nak memfitnah ataupun mengeluarkan satu kenyataan yang salah tentang orang lain, Prof? Okey, soalan tu sebenarnya sangat bagus ya. Mengapa begitu mudah? Sebenarnya kita manusia ini perlu berinteraksi. Ya? Dan kalau kita tengok fitnah tu, dia adalah salah satu bentuk komunikasi. Yeah. Komunikasi yang berlaku daripada penyampai kepada pendengar. Yeah. Dan penyampai ini dengan begitu mudah menggunakan berita-berita yang tidak ada kesahihannya. Ya. Dan bila tidak ada bukti, dalam masa yang sama niatnya adalah untuk menjatuhkan reputasi. Untuk merosakkan keharmonian sesebuah keluarga itu. Jadi bila ini berlaku seperti yang Ustaz sebut tadi, sengaja diadakan, maknanya itu dengan niat. Dan bila ini berlaku, maka jadilah fitnah itu. Mungkin saya nak kaitkan sedikit fitnah dengan gosip, Hawa. Silakan, Prof. Gosip ini tidak dengan niat untuk menyakitkan hati. Dia suka-suka. Gosip mengatakan, wah Ustaz sekarang ada berapa anak? Contoh ya, wah Ustaz ada 10 anak ya. Gitu, contohlah ya. Jadi itu dah menjadi gosip. Maksudnya kalau dah isteri yang mendengar, jadi lainlah. Tapi kalau dengan niat orang itu nak menjatuhkan reputasi Ustaz, maka dia akan adakan cerita dan dia akan lakukan ini melalui medium yang pelbagai. Sekarang ni kita ada media, kalau dulu bisik-bisik ya, tapi kita jangan lupa kita ada pasal bisik-bisik. Pasal bisik-bisik itu bukan fitnah ya. Jadi kalau dulu bisik-bisik, tapi sekarang platformnya adalah teknologi. Jadi sebab itu kalau dilihat ini, fitnah ini sangat bahaya sangat. Baik. Cukup teliti pembukaan daripada Ustaz dan juga Prof. Tapi sekarang ni kita nak dengarkan juga apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan dahulu. Pada pendapat saya, jelas sebenarnya
fitnah ni boleh bawa mudarat. Dan mudarat dia bukan biasa. Boleh bawa kepada kematian. Jadi saya berfikir macam, oh, ni konten yang bagus ni. So, semua orang kena tengok. Benda ni boleh viral. So, tak boleh. Letakkan diri kita as manusia yang prihatin. Tanya dulu keadaan. Instead kita rakam. Pendapat saya, fitnah ni memang benda besar walaupun kita nampak macam tak ada apa sangat kan, macam just assumption, tuduhan macam tu kan. Tapi contoh dalam keadaan ni, kita boleh dah ambil pengajaran, maybe lepas ni apa-apa keadaan pun kita concern rather than angkat telefon, rakam. Saya rasa orang yang merakam dan menyebarkan video tersebut tak patut buat macam tu, sebab ada kenyataan yang mereka tak pasti antara sahih ataupun tidak, tapi mereka dah pun sebarkan video tersebut. Jadi secara automatik video tersebut, apa yang mereka katakan sudah menjadi satu fitnah dan memberi satu kepercayaan kepada orang yang menonton. Pada pendapat saya, first thing first, kalau dapat any news lah, bukan pasal kematian saja, any news, any berita, kita kena tahu pucuk panggang cerita dulu, mana sumber yang dapat tu, dan ketiga barulah kita dah dapat confirmation semua, barulah kita sebarkan cerita tu dengan baik. Tak pasti jangan kongsi. Itu dia ada antara pendapat tentang bahaya fitnah ni. Macam mana kita nak elak dari menjadi seorang yang memfitnah. Sebab ada kalanya kan Ustaz, seperti Sugi katakan tadi, terfitnah. Tanpa sengaja kita pun terkongsikan berita yang tak betul. Ataupun ada kalanya kita tercakap sesuatu yang kita tak pasti tentang orang lain. Betul. Jadi macam mana ni Ustaz untuk kawal diri kita supaya tak menjadi orang yang memfitnah? Baik, Sugi, Hawa, Prof, apa khabar? Minta maaf tadi terlupa nak tanya khabar. Sihat Okey. Baik, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kita lihat apa tindakan kita sebagai manusia berkaitan bila berdepan dengan fitnah ini ataupun berita-berita macam mana. Perkara yang kita ada 7 perkara. Perkara yang pertama iaitu apa? Apa juga berita yang sampai kepada kita, kita kena tabayun. Apa yang dikatakan tabayun? Iaitu kita kena siasat, kita kena selidik dahulu. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, in ja'akum fasiqun binabain fatabayanu. Jika datang satu berita daripada orang yang kita tak ketahui ataupun kita tengok bukanlah orang yang sikah dan sebagainya, maka hendaklah kita selidik dulu. Berita yang sampai. Memang kita nanti nak bercerita kat orang, tapi kita apa juga berita, tak kira. Tadi Prof cakap anak 10 ke berapa ke, isteri 3 ke, tak kisahlah. Tapi maknanya kita kena dulu tengok betul tak betul. Satu. Kita yang kena siasat, bukan orang lain. Okey. Yang kedua, dan jangan jadikan diri kita digembira dengan cerita apa? Cerita keburukan orang. Kita kena ubah sikap kita lah. Jangan kita jadi mana kita gembira. Wah, ini cerita bagus. Ini cerita sensasi. Kita gembira dengan cerita keburukan orang. Pernah berlaku tak? Memang kadang-kadang berlaku pun. Ya ke? Cerita ini baik punya cerita. Macam dia macam tu. Jadi kena buang sikap tu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita tengok, kita kena jangan panjangkan kisah-kisah yang buruk itu kepada orang lain. Biarlah kisah buruk itu sampai kepada kita, maka di situlah cukupnya. Kan? Tadi macam Prof kata, maknanya kita boleh sebarkan. Betul tu, maknanya ini dah jadi budaya kita sebenarnya. Ini budaya tahu sekarang ni. Maknanya tengok, tak sampai 1 minit berapa banyak kita dah panjangkan cerita. Itu yang ketiga, jangan panjangkan. Biar berita buruk tu sampai kat kita saja. Cukup. Tak perlu pun, tak ada keperluan pun kita panjangkan. Dan yang keempat, kalau kita hendaklah kita cermin diri kita ni. Kita nak burukkan orang lain, nak cerita hal orang lain, kita pun lebih kurangnya lagi teruk pun ada. Faham tak maksudnya? Kita kena cermin diri kita. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ingat, kita ni kena minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang yang telah kita fitnah. Jangan main-main. Ini satu benda yang besar. Dan perkara yang keenam, kita kena tahu, kita kena faham, fitnah ini dalam Islam berdosa besar. Dan besok kita akan dipertanggungjawabkan di depan Rabbul Jalil. Maknanya ke akhirat ni kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita fitnahkan. Dan yang ketujuh, tindakan kita hendaklah selalu berdoa, memohon kepada Allah supaya Allah didik kita, jauhkan kita daripada bahaya fitnah ini. Seperti mana Allah kirim doa kepada kita dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang kelima, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Azizul Hakim. Astagfirullahalazim. Iaitu dalam doa ini kita minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau jadikan aku ni sasaran fitnah daripada orang-orang kufur kepada Allah, dan ampunkan dosaku ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah yang amat perkasa lagi amat bijaksana. Maknanya kita minta pertolongan kepada Allah supaya Allah selamatkan kita, jangan kita jadi sikap
iaitu orang yang suka memfitnah dan orang yang memanjangkan fitnah. Baik. Sebab kan kita tak boleh nak lari daripada difitnah, tapi kita boleh kawal diri kita supaya tak menjadi orang yang memfitnah. Saya suka tadi Ustaz berkata ia adalah cerminan diri kita sendiri sebenarnya. Dan ada perkongsian di Facebook daripada Natira. Dia berkata yang fitnah boleh merosakkan masa depan yang difitnah, mencalarkan maruahnya dan menjejaskan reputasinya. Yang kena fitnah tu tenang-tenang sahaja, pasti ada jalan penyelesaian. Pemfitnah tunggulah satu hari nanti terjerumus juga. Dan Prof, ini mungkin kita boleh kongsikan. Kalau dari sudut undang-undang ya defamation, kita boleh saman orang yang memfitnah kita. Tapi kan kesan psikologinya mungkin berpanjangan. Walaupun dah menang kes dan sebagainya, kalau benda tu dah memberikan implikasi yang begitu teruk terhadap individu yang difitnah dan keluarganya termasuk anak-anak, kesan psikologinya mungkin Prof boleh kongsikan secara mendalamlah Prof. Apa antara yang perlu kita fikirkan dahulu sebelum kita sebarkan perkara yang tidak betul ini? Okey, apa yang perlu kita semua sebagai masyarakat di Malaysia ni, kita perlu tahu bahawa fitnah ini sebenarnya adalah salah satu daripada aspek penderaan mental. Ya? Bila seseorang itu difitnah, contohnya kalau saya difitnah, yang mana mungkin itu tidak benar sama sekali, dia akan meninggalkan kebimbangan, kerunsingan, cemas, takut dan sebagainya, kerana dia boleh memberikan kesan akibat yang tidak baik kepada diri saya sendiri. Ya? Dan kadang-kadang manusia seperti yang Ustaz ada sebut tadi, orang kalau fitnah ni orang mudah nak faham, orang mudah nak terima, sedangkan tidak dicari realitinya. Sebab itu kita kata kalau tak pasti jangan kongsi. Tetapi sekarang ni mereka selalu pasti dan selalu kongsi. Dan bila mereka sentiasa kongsi, maknanya emosi masing-masing dah tercalar. Emosi masing-masing dah terluka, menyebabkan menjejaskan pula pergaulan sosial dengan mereka yang lain. Kalau mereka yang memberi fitnah itu ada di pejabat, maka hubungan baik dengan si pejabat itu makin lama makin dingin. Jadi ini salah satu daripada aspek perkembangan sosial yang berlaku kepada mereka yang telah difitnah dan orang yang memfitnah. Kita jangan lupa ya, mereka yang memfitnah juga akan melalui kesan emosi itu. Jangan mereka yang memberi fitnah itu begitu bangga kerana nama mereka juga tercalik dalam laporan yang memberikan fitnah itu. Jadi dengan kata lain, kesan psikologinya begitu mendalam, kita tidak mahu nanti kesan fitnah ini psikologinya berarah tuju kepada kemurungan. Kita tidak mahu kemurungan berlaku dan akhirnya ada kala kadang-kadang membunuh diri Ustaz ya, ada yang mereka tidak sabar dan sebagainya, mereka akan bunuh diri. Dan bila bunuh diri, inilah akibatnya kesan fitnah itu yang pada mulanya menjejas psikologi seseorang, emosinya, mentalnya, sosialnya dan akhirnya persekitaran itu sendiri untuk dia duduk dalam keadaan yang tenang, harmoni dan damai sepatutnya. Okey, baik. Memang kalau kita lihat kesannya begitu bahaya sekali. Sekarang ni macam-macam cara Ustaz dan juga Prof. Ada kalanya mungkin video satu kenyataan dikeluarkan oleh seseorang, dicropkan, dipotong video itu dan itu yang disebarkan. Dan maksud dah jadi lain dah berbanding kalau lihat video secara keseluruhannya. Dan antara yang dikongsikan oleh penonton kita di Facebook dari Azwadi Syafri, katanya fitnah sekarang dijadikan pemula untuk mengorek keaiban manusia dan mohon penjelasan nak bezakan antara fitnah dengan kebenaran yang mengaibkan. Kalau boleh Ustaz jelaskan? Baik. Kalau kita lihat yang dikatakan fitnah senang je. Satu, cerita buruk. Kedua, diceritakan di belakang orang itu. Dan yang ketiga, kalau orang tu dengar pun tak suka. Dan keempat, cerita tu ialah bohong. Itu fitnah. Tapi kalau cerita tu buruk, cerita tu maknanya orang tu pun tak suka dengar. Dan sebenarnya cerita tu dicerita kat ke belakang orang tersebut, dan kalau cerita tu benar, kan, cerita tu benar, itu jadi rebah ataupun jadi mengumpat, mencela dan menghina. Itu beza dia sebenarnya. Oleh sebab itu kita kena faham, kalau benda yang buruk ini
untuk kita menyelamatkan satu keadaan, dia ada tempat yang perlu kita rujuk. Contohnya apa? Katakan dia nak jadi saksi pendakwaan ke mahkamah dan sebagainya, itu ada tempatnya. Tapi kalau kita sengaja nak memburukkan orang, ada dua keadaan. Sama ada kita fitnah ataupun jadi kita orang yang mengumpat, mencela dan menghina. Itu sebenarnya maknanya ghibah memburukkan keadaan, memburukkan orang. Jadi sebab itu kita kena faham. Dalam dunia ni, saya rasa kita semua pernah kena fitnah. Dan sakitnya kita rasa sampai sekarang. Dan orang yang berfitnah tu sebenarnya pun saya tengok pun tak senang juga pun. Kan? Tapi maknanya kita ni. Tapi oleh kerana kita syukur kepada Allah, kita ada Allah Ta'ala, kita bergantung kepada dia, itulah kita dapat kesabaran. Tapi akhirnya lepas 7 tahun datang, Ustaz minta maaf, dulu saya fitnah gini-gini. Sebenarnya bukan saya, orang tu yang ngajak saya. Dia menyalahkan orang lain pula. Padahal dia jahat tu. Maknanya nampak tak sebenarnya? Oleh sebab itu, kini pengajaran bagi kita semua, bertindak, berfikir, nak melihat, lihat yang baik, ya mendengar yang baik, nak merasa yang baik, insya-Allah kita akan selamat daripada budaya fitnah ni. Dan mungkin juga boleh kita, kalau tidak keterlaluan, ini juga ada berkait dengan didikan di rumah sejak awal lagi. Mungkinlah ada skala perbezaan fitnah ni adalah kalau di sekolah pemadam hilang. Oh, kau ambil pemadam aku tahu kau ambil. Kalau dah dewasa mungkin ada orang bercerai, oh dia bercerai kan sebab suami dia macam ni betul. kan. Jadi mungkin di sini Prof boleh tekankan bagaimana didikan itu penting dari rumah supaya apabila seseorang itu membesar, dia tidak membawa budaya fitnah ini. Okey, baik. Sebenarnya budaya fitnah ini bukan tiba-tiba berlaku begitu saja. Mereka ada kemahiran. Mereka ada saja topik yang nak disampaikan. Bagaimana mereka pilih topik itu? Itu yang mereka dapat daripada didikan daripada kecil lagi. Sebab kita perlu tahu bahawa manusia ini semuanya ada guru. Sama ada guru itu ibu bapa kita ataupun memang guru di sekolah. Malah orang yang menonton rancangan ini sekalipun, kita berempat adalah guru juga. Jadi apabila kita sampaikan yang benar, begitu juga di rumah, apabila kita punya interaksi itu interaksi yang baik, interaksi yang positif. Kalau nak beri arahan sekalipun, jangan gunakan perkataan-perkataan sindiran yang mungkin boleh membawa persepsi yang lain. Jadi daripada sinilah anak-anak yang kecil itu belajar. Kerana kalau ikut perkembangan moral Kohlberg, anak-anak ini akan meniru apa sahaja, baik tutur kata maupun perlakuan ataupun aksi dan segala-galanya. Dan akhirnya apabila mereka meningkat masuk prasekolah, masuk tahap 1 dan sebagainya, beralih ke sekolah menengah dan akhirnya remaja dewasa, maka seolah-olah seperti fitnah, gosip itu telah sebati dalam diri. Dan pada mereka yang menaburkan, saya Ustaz pun setuju, bagi mereka yang menaburkan fitnah, itu dah jadi kebiasaan pada mereka. Mereka tidak mempunyai perasaan apa-apa. Tapi apabila sesuatu yang berlaku pada orang yang mereka fitnah, dan mereka juga akan menerima tindakannya, maka di situlah mereka akan melalui kesedaran. Tapi itu pun kita tidak pasti sama ada dia sedar atau tidak sedar, bergantung kepada tahap kekerapan mereka menaburkan fitnah pada manusia lain. Ini yang orang kata Ustaz seram, hati dendam, tak puas hati dengan orang lain, tidak cemburu. Ini semua berlaku, maka akhirnya berlakulah fitnah. Iaitu medium ataupun alat yang paling mudah menjatuhkan orang lain. Yalah, perbuatan fitnah ni datang dari perangai ataupun sifat yang kurang elok kan, seperti dengki, cemburu buta dan sebagainya. Dan kita harapkan kita semua dielakkan, dilindungi daripada berperasaan sebegitu. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama wanita hari ini pada hari ini. Terima kasih juga Prof atas perkongsian yang cukup jelas sekali buat kami dan juga penonton. Dan bagi kita, sama-sama. Terima kasih Prof. Bagi kita peringatannya adalah kita bertanya dahulu. Jangan cepat membuat assumption ataupun kita melontarkan fitnah terhadap mana-mana pihak. Sebab itu Ustaz, sikit saya sebut. Silakan. Didiklah lisan dengan perkataan yang baik dan didiklah hati dengan memurnikan hati itu. Memurnikan hati supaya hati itu kita bersih, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Amin.